Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadaya kulli nafasin wa lamhatin wa lahzah wa khatratin wa tarfatin yadrifu bi ahlus samawati wal ard wa kullu syai'in huwa kainun fi 'ilmik aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulliha. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Slow lagi kah Sarah? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jelas? Bab yang ketiga pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Termasuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba, yakni sangat loba ni sangat suka, jadi tabiat, jadi kelakuan hati dah, atas berkata-kata, bercakap. Qala muallif rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya, ketahui olehmu siapa? Oleh orang yang menghendaki beruntung dan bertuah di dunia dan akhirat. Takdir kita. Bahawasanya loba atas berkata-kata, makna sifat sangat suka berkata-kata. Lidah dia cepat daripada hati dia, daripada akal dia, tanpa berfikir. Sebab perkataan tu semuanya akan ditulis oleh malaikat. Ada dosa, ada perbuatan, ada perkataan yang sia-sia, yang tidak patut diungkapkan, yang tak patut dibiasakan. Apalagi kalau dosa itu, kalau perkataan yang menyebabkan dosa, itulah yang akan menyebabkan seorang itu terjerumus dalam kebinasaan dunia dan akhirat. Bahawasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Kelakuan yang dicela, mana sifat yang dicela oleh syarak. Dicela oleh siapa? Oleh syarak, oleh agama. Yang wajib, wajib pada hukum syarak. Wajib akan sebagai wajib syarak. Sebagai suruhan yang tegas. Sebagai kalau buat boleh pahala, kalau tinggalkan, kalau buat boleh pahala, kalau buat boleh pahala, kalau tinggalkan dosa. Wajib atas kita menjauhkannya, menjauhkannya. Maknanya memeliharakan diri kita daripada sangat loba berkata-kata. Itu maksud menjauhkannya, maknanya memelihara diri kita, menjaga diri kita, mendisplaykan diri kita. Bapa? Kenapa? Kerana apabila loba seorang atas berkata-kata, apabila seorang itu sifatnya sangat suka nak bercakap, sangat suka berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Apabila banyak sangat, tiada tapisan, tak ada berfikir sebelum bercakap,
akan keluarlah perkataan yang sia-sia. Apa makna perkataan yang sia-sia? Yakni perkataan yang tak ada faedah. Nisbah dunia ataupun akhirat. Lepas tu, dan berkata dengan sia-sia itu sebab bagi gelak jantung. Jadi bercakap sia-sia itu adalah merupakan sebab. Sebab bagi gelak jantung, gelak hati, gelak mata hati. Jantung mana hati. Ada jantung kita mana sini apabila gelak, kalau kita gelak mata tak nampak ada. Hak hisi ni kalau bila gelak tak nampak mata. Jadi tepuh situ sini. Tadi gelak ni, gelak jantung ni, gelak hati ni tak nampak mata hati. Maksudnya lagu mana? Kalau mata kita nampak benda, image yang kita nampak depan mata ni, dengan cahaya tu kita nampak image. Kalau mata ni, kita nampak image. Nampak gambar dia, rumah, kursi, pokok. Pada mata hati nampak apa? Jadi gelak apa dia? Gelak tak boleh nak terima pengajaran yang baik. Tak boleh nak terima pengajaran. Tidak boleh terima ilmu. Tidak boleh terima nasihat yang baik. Bahkan banyak berkata-kata itu. Ni kata berkata yang sia-sia. Jadi gelap mata hati itu. Tidak kata perkataan yang haram lagi. Apatah lagi kalau perkataan yang haram. Kalaulah perkataan sia-sia boleh menyebabkan hilang cahaya dalam hati, apalagi perkataan yang haram. Bahkan banyak berkata itu sebab bagi mati jantung itu. Jantung nurani lah. Bukan jantung hak jismani, hak dalam tubuh kita ni. Hak duk-dak ni. Dan kerana itu, oleh kerana apa? Kerana itu apa? Kerana apa? Kerana banyak berkata-kata ni sebab bagi gelak jantung, gelak mata hati. Membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Apa makna membesarkan oleh Rasulullah? Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat, memandang besar. Mengambil berat, memandang besar kepada apa yang pekerjaan lidah, apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh lidah, iaitu mengeluarkan perkataan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Artinya, tiadalah yang menyembamkan akan manusia atas hidung mereka. Maknanya menyembangkan manusia atas hidung mereka, maknanya mereka itu melainkan diketam oleh lidah mereka. Makna tidak adalah yang menyembangkan, yang menyebabkan manusia itu tersungkur ke pintu neraka atas hidung mereka. Tersungkur, jatuhlah hidung dia, jatuhlah muka dia. Apa jatuh muka hidung tu maknanya masuklah dalam tunya. Apabila muka hidung jatuh, tersungkur, tersembel, itu maknanya situ masuk dalam neraka lah. Melainkan apa dituturkan oleh mereka. Maknanya disebabkan. Maknanya tak adalah yang paling menyebabkan seorang itu tersungkur dalam api neraka, di dalam neraka, disebabkan oleh hasaida alsinatihin, hasil. Mana ketam ni, hasil lah, buat padi apa semua, ya ketam ambil hasil tu kan. Jadi disebabkan oleh perbuatan, perkataan. Lidah maknanya, lidah ni mana perkataan, mengeluarkan perkataan. Jadi perkataan apa? Perkataan keji, perkataan jahat, perkataan yang diharamkan oleh syarak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa tak kira siapa. Barang siapa tak kira siapa. Tak kira pakak mana, pakak besar ke, pakak kecil ke.
bangsa apa, lelaki ke perempuan ke, tua ke muda ke. Barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan hari kiamat. Ni dia apa nama, dia terjemah pada yu'minu billah wal yaumil akhir. Bahasa Melayu kita pun sebut ginilah mudah. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat. Mana beriman ni membenarkan, mana tidak membenarkan, yakin akan akan Allah dan hari kiamat, maka hendaklah berkata yang baik, berkata-kata ia akan yang benar, akan yang baik. Kalau tak boleh nak royak, nak cakap benda baik, auliyasmu ataupun diam. Ini indikator tayu ukur bagi seorang itu percaya kepada hari kiamat, percaya beriman pada Allah dan hari kiamat apabila dia berkata dengan perkata-perkata yang baik-baik. Walaupun tak boleh nak royak benda baik, maka dia diam. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Artinya, barang siapa menjamin ia bagiku akan bagai antara dua tulai dagunya dan dua kakinya. Barang siapa menjamin atau barang siapa yang menjaga kerana Allah Ta'ala, bagiku bagi Nabi, siapa yang jamin akan yang antara dua tulai dagu. Apa je? Antara dua tulai dagu ni lidah lah. Dua tulai dagu ni lidah. Jaga. Mana jamin nak jaga, nak pelihara. Dan dua kakinya, antara dua kakinya, apa dia ni? Itu kemaluan. Siapa yang menjamin akan jaga betul-betul, ikut panduan syarak, tak buat yang syarak larang, syarak cela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, aku jamin syurga kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berjanji, aku jamin syurga padanya. Dikehendaki dengan bahagian antara dua tulai dagu itu yang lidah. Lidah ni tak ada tulai. Lidah ni tak bertulai, tapi besar. Kecil jirin dia. Kecil lah, tu bahaya lidah kecil lah. Nak banding dengan lengan, nak banding dengan kaki, nak banding dengan betih, nak banding dengan penumbuk. Lidah ni kecil lah. Dah lah kecil, tak ada tulai. Tapi kecil jirin dia, besar jarimah dia, besar jenayah dia, besar kebinasaan disebabkan lidah ni. Dan dia kehendaki dengan bahagian antara dua kaki itulah farash, kemaluan. Tak kira lah laki ataupun perempuan. Sebab itulah setiap benda tu, segala sesuatu itu suatu itu bermanfaat kalau lebih. Maka surah apa ni? Setiap benda yang banyak, banyak lebih dia lah. Kalau banyak, apa nak tengok banyak perbuatan tu banyaklah kelebihannya, fadilah dia. Tetapi lidah perkataan tidak gitu. Imam Malik radhiyallahu anhu kata, kullu syai'in yuntafa'u bi fadlihi illa al-kalam. Segala sesuatu tu lebih baik. Lebih baik. Sesuatu yang berlebih itu baik. Setiap sesuatu yang berlebih itu baik. Kullu syai'in yuntafa'u bi fadlihi, dengan kelebihannya. Illal kalam, kecuali berlebih dalam bicara, dalam cakap. Fa inna fadlahu yadur. Sungguhnya kerana lebihnya dalam cakap itu membahayakan. Baiklah, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu sebut, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulaini. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali bagi dua orang, dua personality ni. Apa dia? Munsitun wa'in au mutakallimun alimun.
Orang yang diam, yang faham, ataupun orang yang bercakap, yang berilmu. Qala muallif rahimahullah, maka sabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua yang berlubang, yang ini pertama mulut, yang kedua farash. Ada lakar tu. Dan ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang lebih banyak barang masukkan ia ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah yang banyak yang masukkan manusia ke dalam neraka? Maka bersabda ia, maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua yang berlubang. Rasulullah kata dua yang berlubang. Apa dia? Pertama mulut, yang kedua farash, kemaluan. Dan sabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kathura. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kathura kalamuhu kathura saqtuh, wa man kathura saqtuh kasurat zunub, wa man kathurat zunubuh fannaru aula bih. Artinya, barang siapa yang banyak perkataannya, banyak cakapnya. Banyak perkataannya, banyak cakaplah. Perkataan tu asal pada bercakap. Bercakap disebabkan oleh lidah lah, anggota yang bercakap. Nescaya banyak oleh tersalahnya. Kalau banyak sangat bercakap, akan banyak salah. Dan barang siapa banyak tersalahnya, nescaya banyak dosanya. Apabila banyak salahnya, banyak dosanya. Boleh jadi salah dengan Tuhan, boleh jadi salah dengan makhluk. Kadang-kadang salah cakap tu siapa boleh menggelincirkan akidah. Antara perkara yang menyebabkan seorang tu gugur akidah dia, menyebabkan seorang itu murtad, na'udzubillah min zalik, adalah disebabkan oleh perkataan. Boleh jadi salah dengan Tuhan atau salah dengan makhluk. Disebabkan banyak sangat. Jadi boleh banyak tersalah, mana secaya banyak dosanya. Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Dan barang siapa banyak dosanya, apabila banyak dosa pula, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Fannaru aula bi. Qala muallif rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Tetapi memadakan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Quran yang mulia. Banyak sangat kebinasaan lidah yang mana disebabkan banyak kebinasaan disebabkan lidah itulah. Maknanya seorang itu tersungkur dalam api neraka disebabkan oleh hasil lidah dia. Walaupun banyak, musannif kata, pengarang kata, tetapi memada akan dikau. Memada maknanya mencukupi. Pada akan dikau, nak tolak semua tu. Nak jagalah. Oleh beramal, dengan kita beramal, dengan kita menghayati, dengan kita faham dan kita beramal dengan satu ayat daripada Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala. Surah apa ni? Surah An-Nisa ayat 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Al-ayah. Artinya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Tambah lagi tu al-ayah tu, sebut al-ayah tu mana tak sempurna lagi nak sebut ni kalau tak baca ayat seterusnya. Tu maksud al-ayah tu. Bukan ayat Quran tu al-ayah, tidak. Maknanya al-ayah sini ayatnya tak sempurna lagi kita baca ni. Dia kena ada hak sambung dia baru sempurna nak ayat ni. Jadi au ma'rufin au islahim bainan nas, baru sempurna nak ayat ni. Artinya tiada ada kebajikan. Tidak ada kebaikan lah, tidak ada kebajikan, tidak ada
suatu kebaikan, tidak ada kebaikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu, pada kebanyakan bisikan-bisikan, perkataan-perkataan mereka itu, manusia, melainkan mana kecuali mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. Bersedekah, tak kira lah sama ada sedekah wajib atau sedekah sunat atau ataupun ma'ruf atau kebajikan, atau menyuruh kepada kebaikan, kebajikan. Bersedekah termasuk dah dalam kebajikan sebenarnya. Tapi nak ayat nak penting bersedekah ni. Tak ada lah kalau suruh bersedekah ni, salah satu maraqafu lah, satu kata yang baik kalau kita suruh orang sedekah. Sebut apa nama, menyuruh dengan bersedekah, satu perkataan yang baik. Atau kebajikan, dah kira masuk dah sedekah lah kebajikan, tapi sebut cara khusus. Atau kebajikan atau perkataan-perkataan menyuruh pada kebaikan. Atau mendamaikan antara manusia, atau berislah, mendamaikan antara manusia. Sampailah kalau kita bincang apa ni dalam bab dusta ni, sampai diharuskan berdusta kerana untuk mendamaikan manusia. Tapi hari ini manusia banyak menggunakan perkataan bukan untuk mendamaikan manusia, untuk melagakan sama-sama manusia. Ini tak bang syurga lah. Menggunakan perkataan namimah, mengacung menjadi batu api. Jadi perkataan yang baik, bersedekah, menyuruh pada bersedekah, menyuruh pada perkara kebaikan, mendamaikan antara manusia. Banyak lagi sebenarnya perkataan baik nak sebut sini apa nak ayatnya, perkataan-perkataan yang manfaat, perkataan-perkataan yang ada kebaikan. Selain daripada itu tak ada faedah. Dan makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata, tiada engkau dan tiada sayugia engkau kata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Dan engkau simpankan, mana engkau simpankan akan perkataan engkau, mana engkau tentukan, perkataan engkau pada yang beri faedah saja. Maka ada padanya perkataan yang baik itu kelepasan, maknanya selamat daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Qala muallif rahimahullah, dan dikehendaki dengan bahagian tiada memberi manfaat itu. Apa maksud yang tidak memberi manfaat itu? Iaitu ni bagi takrif dia, definition dia. Musannif pengarang buat define dia. Apa maksud tak beri manfaat ni? Yang mana tak boleh kita nak tuturkan, tak sepatutnya kita tuturkan, termasuk dari perkataan-perkataan yang mana tercela sudut syarak. Apa maksud tak beri manfaat? Iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, kalau tidak sebutlah, tidak tuturkan perkataan itu, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat. Kalau tak sebut, tak luput pahala akhirat. Ada perkataan kalau kita tak sebut, kalau kita sebut, kita tak sebut, luput pahala. Ni kalau kita tinggalkan, nescaya tidak luput dengan dia oleh pahala akhirat. Maknanya kalau macam ngupak contohnya, kalau kita tinggalkan, kita akan boleh pahala. Perkataan yang tak baik, kata maki, cela, namimah dan sebagainya, kalau kita tinggalkan boleh pahala. Tapi perkataan tidak memberi manfaat, kalau kita tinggalkan tak luput apa semua. Jadi baik kita tinggalkan. Atau faedah dunia yang sangat dihajatkan, itu sudut akhirat. Atau pada sudut dunia tak ada luput ke apa dia, faedah dunia yang sangat dihajatkan. Macam kita nak beli dah, kita pergi kedai nak beli, tentu kita perlu pada kita menuturkan akad dan sebagainya. Ataupun kita belajar, ataupun kita nak bertanya arah dan sebagainya, atau kita nak bertanya khabar. Itu dunia yang baik. Dan barang siapa yang menyimpankan ia daripada perkataan atas yang beri manfaat, dan barang siapa yang menyimpankan, mana menentukan
Daripada perkataan atas beri manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Jadi apabila seorang itu ia hanya menentukan perkataannya, hanya dituturkan hanya pada perkara yang beri manfaat, maka akan jadi sedikitlah perkataan dia. Maka hendaklah engkau fikirkan. Oleh itu hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Akan bahawasanya, berfikir lagu mana? Akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah untung yang sangat besar. Kena fikir. Apabila kita nak tuturkan perkataan, mari kita nak tuturkan perkataan yang tidak berfaedah, cuba kita fikir. Kalau kita ganti daripada perkataan, mungkin ada perkataan yang tidak berfaedah tu bukan saja semata kita kecek, kita berlarut-larutan. Siapa kadang-kadang duduk kedai kopi, tidak duduk kedai kopi pun duduk mana pun berlarutan, siapa makan berjajah kata tidur malam. Kalaulah digantikan dengan zikrullah, dengan nama Allah Ta'ala, nescaya adalah untung yang sangat besar. Kenapa? Kerana zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Dianalogikan, diumpamakan supaya sepotong emas. Dari sudut mengandung akan faedah, mengandungkan akan manfaat dari sudut harga dia. Umpama sepotong emas. Adapun perkataan yang tiada faedah yang kita tuturkan tu, menyerupai ia akan sepotong daripada tanah kerah. Tanah kong ke apa panggil. Sepotong tanah kerah. Okey, masa kita ada 5 minit contohnya. Masa kita ada setengah jam. Kalau kita bercakap perkara yang tidak berfaedah, maka kita pilih tanah kerah daripada sepotong mah. Tu rugi. Tu orang perbuatan orang tidak berakal, perbuatan orang bodoh. Ada? Tapi setengah jam itu kita gantikan dengan zikrullah. Zikrullah ni banyaklah. Pertama ada istighfar, ataupun tasbih, ataupun selawat, ataupun Quran, ataupun amal ma'ruf nahi munkar. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketumah dan mengambil ia akan ketua tanah yang kerah. Lagu mana orang yang berakal nak tinggal ketumah, nak ambil ketua tanah yang kerah. Jadi akal kita nak kena suluh. Akal kita kena suluh dengan ilmu. Akal kita kena suluh dengan ilmu. Jadi kalau kita tinggalkan akal, sepatutnya dia wazir bagi diri kita. Wazir bagi penasihat bagi diri kita. Kalau tidak, kita bercakap, kalau kita sampingkan akal, maka apa yang dilakukan oleh lidah kita adalah berpunca daripada syahwat semata-mata. Ini jika perkataan itu tiada pada dosa, hak nak dibandingkan. Kata emas dengan tanah tadi, nak dibandingkan perbuat perkataan yang tidak ada dosa, perkataan yang harus, yang tidak memmanfaat dengan zikrullah. Anda boleh bandinglah emas dengan tanah. Maka jika ada padanya dosa, tapi kalau perkataan itu dosa, nak banding dengan zikrullah pula, nescaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Tinggal emas tak semah, nak api, nak ambil api. Api ni tak ada orang nak ambil api ni. Nak sentuh, nak dekat api tak sedar, panas. Maknanya bahayalah, sudut membinasakan, bahayanya. Nak ambil, tinggalkan emas tapi nak ambil api. Itu umpama. Kalau umpama perkataan tidak bermanfaat tu, dengan zikrullah daripada perkataan yang baik, umpama emas dengan kayu, dengan tanah, tanah kerah. Tapi kalau perkataan dosa dengan zikrullah, umpama api dengan emas. Dan demikian itu rugi yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.